Okey, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada semua yang terus menonton. Saya nak sambung sedikit apa yang kita bincangkan semalam berhubung dengan tayamum dan bagaimana peruntukan tayamum apabila seseorang tidak ada air ataupun tidak mampu untuk menggunakan air. Dan kita telah bahaskan semalam hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Tapi ada satu dua lagi hal yang saya rasa perlu untuk kita sebutkan, perkara-perkara yang disebutkan oleh fuqaha, iaitu ahli-ahli fiqh di dalam kitab-kitab mereka. Sebelum saya nak pergi kepada pandangan-pandangan yang disebutkan oleh para ulama fiqh, fiqh yakni tentang yang membahaskan tentang hukum hakam amaliyah, hukum hakam ibadat kita, hukum hakam muamalah, secara umumnya ini dinamakan para fuqaha. Mereka ada dua, satu golongan ahlul usul yang membahaskan kaedah-kaedahnya, satu ialah mereka yang membahaskan al-ahkam al-amaliyah atau tafsiliyah, hukum hakam amaliyah yang secara terperinci ni yang dibahaskan oleh para fuqaha. Nak tahu halal apa hukumnya, haram ke, yang ni halal ke, yang ni harus ke, dan seterusnya. Okey. Ada hukum hakam ataupun banyak hukum hakam dalam agama ni kita dengar ada khilaf. Mungkin kita yang tidak terbiasa dengan orientasi pengajian syariah ni akan tertanya-tanya pasal apa ada khilaf. Kenapa agama tak jelas ke yang menyebabkan ada khilaf? Agama jelas. Perkara-perkara yang dianggap dasar di dalam agama itu jelas. Soal akidah jelas, soal asas-asas kepercayaan ia jelas. Demikian juga soal-soal benda-benda yang qat'i di segi subut dan dilalah, di segi sumbernya, di segi pendalilannya, yang dianggap sebagai sawabit, tak boleh berubah, seperti haram arak, haram judi, wajib salat 5 waktu, wajib puasa bulan Ramadan, wajib menunaikan haji, wajib zakat. Ini semua hal-hal dan seumpamanya yang mana semuanya telah ijma', sepakat tentang hukum mengenainya. Cuma mereka berbeza pendapat tentang perkara-perkara yang dianggap cabang, perkara-perkara yang ada pendetilan itu. Mengapa mereka berbeza pendapat? Banyak sebab para ulama ataupun para fuqaha ni berbeza pendapat. Salah satu sebabnya ialah kerana dalil-dalil berkaitan dengan bab itu boleh ditafsirkan lebih daripada satu makna, ataupun boleh dilihat lebih daripada satu keputusan. Kemungkinan misalnya pada satu sisi ada yang melihat dia wajib, sisi lain orang melihat dia sebagai sunat umpamanya. Ada pihak yang melihat ia sebagai haram, ada pihak melihat larangan itu sebagai sekadar makruh. Dalil kesemuanya semua pihak tahu, tetapi di dalam menafsirkan dalil ataupun membuat kesimpulan dalam hukum ni dia panggil istinbat, ataupun membuat petikan kesimpulan daripada hukum, daripada nas-nas yang ada. Itulah yang menyebabkan berlaku perbezaan pandangan. Kadang-kala perbezaan itu disebabkan kerana ada yang pihak yang dalil sampai kepadanya, ada pihak yang dalil tidak sampai kepadanya, ataupun sampai dengan dia menganggap itu dhaif, ada yang sampai menganggap ianya sebagai sahih. Banyak sebab-sebab yang menyebabkan berlaku perbezaan pendapat. Adapun kita yang kemudian ini, Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menyatakan awak orang Malaysia, awak hanya boleh kena pakai pendapat mazhab Syafi'i saja. Dia tidak begitu. Ataupun awak orang Maghribi, awak kena pendapat mazhab Malik saja. Ataupun awak orang Pakistan, awak hanya kena pendapat mazhab Hanafi saja. Awak orang Saudi, awak hanya kena pakai mazhab Hanbali saja. Allah tidak menyatakan begitu. Allah menyatakan fas'alu ahli zikr in kuntum la ta'lamun. Kamu tanyalah ahli ilmuan, ahli zikr ilmuan, jika kamu tidak tahu. Dia tidak menghadkan kepada siapa saja ulama ahli dalam bidang itu boleh kita merujuk kepadanya. Bahkan imam-imam ini wujud kemudian daripada zaman para sahabat radhiyallahu anhum.
ajma'in. Kan? Pada zaman Nabi, pada zaman sahabat mereka belum ada. Ini bukan bererti mereka membawa hal-hal yang tak dibawa oleh sahabat, tapi maksudnya dari segi sekolah pemikiran itu terwujud kemudian, dan sekolah pemikiran itu dia wujud membantu umat untuk memahami nas-nas, kerana mereka telah macam mewujudkan sekolah-sekolah yang membolehkan difahami kaedah-kaedah dalil dan bagaimana cara memahami nas-nas yang terperinci daripada kaedah-kaedah yang setiap pihak itu membinanya. Okey, tak apa. Saya nak mukadimahkan itu sedikit supaya nak faham kenapa nanti orang tanya, kenapa banyak sangat khilafnya. Jadi, kadang-kadang khilaf ini is something good for us, kerana membolehkan untuk kita melihat keluasan pandangan. Apabila berlaku khilaf, kita tahu bahawasanya nas dalam masalah berkenaan boleh diberikan interpretasi yang lebih. Ataupun mungkin pun dalam masa yang sama, dia mengajak kita untuk menyemak nas dan melihat pendapat mana yang lebih kuat. Kalau satu orang penerima pendapat dalam mazhab Malik umpamanya dalam satu hal, tidaklah bererti dia terkeluar pada mazhab. Dia masih lagi mazhab Malik. Orang Malaysia ni kadang-kadang dia tak tahu. Luar pada mazhab Syafi'i, dia terkeluar mazhab. Sedangkan masih lagi dalam mazhab. Masih lagi mazhab Ahli Sunnah. Cuma dia tidak dalam mazhab Imam Syafi'i itu betul, atau dalam Syafi'iyah itu betul, tapi dia masih lagi di dalam lingkungan. Tanyalah kepada ahli ilmu, dan mereka itu telah bertanya pada ahli ilmu. Pada zaman Nabi, orang bertanya Nabi. Apabila Nabi SAW tidak ada, tabi'in yang datang kemudian bertanya para sahabat radhiyallahu anhum. Bahkan sahabat antara mereka bertanya antara satu sama lain. Tak ada pula sahabat kata, kalau kamu tanya Abu Bakar, jangan tanya Omar. Kalau kamu tanya Omar, jangan tanya Osman. Kalau tanya Osman, jangan tanya Ali. Kalau tanya Abdullah bin Mas'ud, jangan tanya Abdullah bin Abbas. Kalau tanya Abdullah bin Abbas, kamu jangan tanya Abdullah bin Omar. Tidak ada mereka yang hadkan demikian. Hanyalah golongan fanatik yang datang kemudian menyatakan, kalau awak dah belajar mazhab Syafi'i, jangan awak ambil pandangan dalam mazhab Hanbali. Ini adalah golongan fanatik yang mereka itu hulu, melampaui batasan, yang mana para sahabat radhiyallahu anhum yang lebih besar pun tidak mengamalkan sikap yang sedemikian. Okey, tak apa. Jadi kita balik kepada perbahasan kita. Kita bahas malam berhubung dengan tayamum. Jadi orang yang tak ada air, maka dia tayamum. Tapi di sana ada lagi satu perbahasan yang disebut sebagai faqidut tuhurain ataupun adimut tuhurain. Orang yang tak kehilangan dua-dua cara. Air pun tak ada, debu pun tak ada. Ataupun air pun tak boleh guna, debu pun tak boleh guna. Orang yang macam ni, macam mana nak buat? Misalnya dia duduk pada satu tempat, air tak ada, debu pun tak ada. Macam mana dia nak salat? Macam mana dia nak salat? Ataupun air ada, debu ada, tapi dia tak boleh nak guna. Mungkin kerana dia sakit, dia terbakar ke, dia tak boleh nak guna. Ataupun sekarang ni paling praktikal untuk kita lihat, frontliners kita yang pakai PPE ni, dia nak guna air pun tak boleh, nak guna debu pun tak boleh. Masa awal tu boleh lah, tapi bila dah duk kerja tu, nak buka pula tak boleh, nak kena salat, macam mana? Okey, bila kita tahu hal ni, kita tahu bahawa fuqaha dahulu telah bahaskan possibility untuk berlakunya hal-hal yang seperti ini. Maka di sana ada beberapa pandangan yang saya nak sebut. Pandangan yang pertama menyatakan bahawasanya orang yang tidak mampu ataupun tidak ada air dan sa'id ataupun debu untuk digunakan, ataupun tak mampu menggunakan air ataupun debu, dia salat dalam keadaan tidak ada air dan debu tu, dalam keadaan tidak berwuduk, tidak bertayamum, betul-betul tak mandi wajib, tidak bertayamum, dan dia salat dalam keadaan itu, dan dia tidak perlu mengulangi salatnya. Ini adalah merupakan pandangan dalam mazhab daripada Imam Malik, dan riwayat juga daripada Imam Ahmad. Dan ia merupakan qaul qadim. Qaul qadim ni qaul yang lepas, yang lama. Imam Syafi'i khususnya ketika dia berada di Iraq, ini adalah merupakan qaul Imam Syafi'i dalam masa itu. Maka dia hanya salat dalam keadaan diri dia macam tu, dia tidaklah perlu mengulangi salatnya. Okey.
Dan banyak lagi lah ulama-ulama lain yang pandangan, termasuk Al-Muzani. Al-Muzani ini adalah murid Imam Syafi'i rahimahullah. Cuma Al-Muzani ini dia mempunyai juga banyak pandangan-pandangan dia yang tersendiri di dalam fiqh. Okey. Alasan mereka ialah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di mana Nabi SAW kata apa? Idza amartukum bi syai' fa'tuhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kamu dengan satu hal, kamu datangilah dengan kadar kemampuan kamu. So kadar kemampuan ni yang itulah. Dah tak boleh dah. Air tak boleh nak guna, wuduk tayamum tak boleh nak guna. Air tak ada, debu tak ada. Kadar kemampuan banyak itu. Maka seseorang solat dalam hal yang demikian. Okey, itu qaul yang pendapat yang berapa? Itu the first pandangan di dalam fiqh. Yang ni bukan maksudnya pandangan yang pertama lah. Dari segi, bukan dari segi zaman, tetapi dari segi kewujudan. Dari segi pandangan, senarai pandangan yang ada. Pandangan ini agak jumhur. Yang ni ramai orang berpendapat ni. Pendapat yang kedua ialah pendapat yang menyatakan dia sembahyang dalam keadaan begitu, tetapi dia perlu mengulangi solatnya. Dia perlu mengulangi solatnya. Ini adalah merupakan pendapat yang kedua. Dan ini ada juga pendapat ni disandarkan juga pada Imam Syafi'i. Ini sebagai qaul yang kemudian. Dan kemudian juga disandarkan juga sebahagian kepada qaul salah satu daripada qaul dalam mazhab Malik. Pasal imam ni kadang-kadang dia ada 2-3 qaul. Daripada dia mungkin dia berubah qaul, ataupun qaul sebelum ataupun qaul selepas. Kadang-kadang tak dapat nak trace zaman dia tu. Khususnya macam Imam Ahmad, banyak qaul daripada dalam satu bab daripada dia, anak murid dia nukilkan. Mungkin konteks yang berbeza, bahkan ada sampai satu bab tu berbelas qaul daripada satu imam, seperti Imam Ahmad umpamanya. Imam Syafi'i ada qaul qadim, ada qaul. Jadi Imam Syafi'i lebih tersusun kerana dia menulis dan anak murid dia pun agak ternama di dalam mencatatkan qaul-qaul dia. Imam Malik juga demikian, juga diriwayatkan daripada dia beberapa qaul dalam beberapa bab. Okey, tak apa. Ini pendapat yang berapa? Pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, dia menyatakan bahawasanya tak payah solat, tak wajib solat bila tak ada. Kenapa? Dan apa yang dia kena buat? Dia qada apabila air ataupun debu dah ada. Ini pendapat yang ketiga. Alasan dia dalam pendapat ini kerana hadis Nabi, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhur. Allah Ta'ala tak menerima salat tanpa tuhur, tanpa bersuci. Riwayat daripada hadis Imam Muslim. Okey, dia kata ini adalah alasannya, bahawasanya tak payah. Misalnya kalau tak, macam pekerja PPE tu, ini dalam mazhab Hanafi dalam pendapat ini. Pekerja PPE tu dia tak boleh ni, tak ni lah malam. Apabila dah dia membuka tu, ataupun bila bukan malam lah, apabila dia dah buka, dah selesai tugas, masa tu dia semayang dalam keadaan dia mengqadhakan solat. Ini pendapat mereka. Tapi pendapat ini dengan dalil yang diberikan itu tidaklah begitu kuat, kerana maksud Nabi yang tak diterima sembahyang tanpa bersuci itu mereka yang mampu bersuci, yang tak terima. Dia mampu berwuduk tapi tak berwuduk, Allah tak terima solat dia. Dia mampu bertayamum tapi tak bertayamum, Allah tak terima lah solat dia. Okey. Ini artinya pendapat ketiga, tak payah solat tapi qada. Ada pendapat yang keempat lagi janggal lah. Tapi lah mazhab ni, fuqaha ni macam tu lah, banyak pandangan. Pendapat yang keempat ni dia kata, kalau jadi hal yang macam tu, tak wajib solat, tak wajib qada. Ini sebahagian pendapat di kalangan golongan Zahiriyah. Zahiriyah ni maksud mazhab ahli zahir, literalist, mereka yang literal di dalam memahami nas. Dan ada pendapat mereka ni. Tapi pendapat seperti ini tidak kuat lah. Kalau kita tanya, kita menyokong pendapat yang pertama, iaitu dia solat dalam keadaan dia yang seperti itu dan dia tidak wajib untuk mengqadhakannya. Dan itu lebih praktikal
dan lebih banyak nas-nas yang menyokong pendapat yang seperti itu. Okey. Apa lagi nak bab ni ya? Okey. Kita mungkin tentang dia panggil sahibul jabirah. Sahibul jabirah ni orang yang ada balutan. Tangan patah balut. Ataupun cedera balut. Macam mana dia nak buat kalau dah berbalut tangan dia? Katalah balut tangan ni daripada sini sampai ke sini. Patah. Jadi kawasan tu kawasan kena ambil uduk. Kan? Kalau kena mandi wajib, seluruh badan kena diratakan air. Sekarang dia nak buat macam mana? Okey. Dalam masalah ni lagi complicated perbahasannya kerana hadis-hadis tentang jabirah ni ramai di kalangan para ulama juga khususnya ahlul hadis mereka menolak sebab mereka kata hadis tentang bab ni dhaif. Kemudian banyak hadis yang dhaif dalam membabitkan bab ni menyebabkan ijtihad ataupun pandangan-pandangan berlaku di kalangan para ulama berbagai-bagai. Okay, saya sebutlah secara ringkasnya. Okey, yang pertama ialah pendapat yang menyatakan apa yang dia perlu buat ialah dia berwuduk. Kalau kata dia balut di sini dia berwuduk. Apabila sampai kepada kawasan yang berbalut ni, dia sapulah atas balutan itu. Kerana dia dah tak boleh, dia kulit dia tak boleh kena, dia sapu di atas balutan itu. Jadi dia kena buat dua lah. Dia berwuduk, kawasan yang mana tak dapat sampai air itu kena berbalut, dia sapukan atas kawasan berkenaan. Di atas hadis berhubung dengan jabirah. Dan hadis ni didhaifkan oleh ulama-ulama hadis sebagian. Okey. Pendapat yang kedua dia kata, pendapat ni di dalam mazhab Syafi'i, dia sebut bahawasanya bahkan Imam Syafi'i naskan pendapat ni di dalam kitab dia Al-Um. Dan ramai ada juga ulama-ulama dalam mazhab lain juga ada yang menyebut pendapat ni, iaitu dia kalau katalah dia kena mandi wajib ataupun dia kena berwuduk, dia lakukan kawasan yang dibalut tu, kawasan yang dia balut tu dia sapu. Kawasan balut tu dia sapu. Jadi dua macam tadi. Tapi dia tambah lagi satu. Dia kena tayamum untuk cover kawasan yang tak kena tu. So ganti dia ialah tayamum. Tayamum macam semalam lah yang kita beritahu, iaitu muka dan tangan. Dalam mazhab Syafi'i dia tangan sampai ke siku. Walaupun hadis bahagiannya hanya pergelangan saja, tangan sampai ke siku, sebagian riwayatnya tidak kuat. Maka dengan itu ada dua, kalau tanya muka dengan tangan sampai pergelangan memadai ya, berdasarkan hadis-hadis yang ada. Okey, itu pendapat apa saya kata? Dua pendapat. Pendapat yang ketiga ialah dia mandi ataupun berwuduk saja, tak payah duk sapu-sapu atas jabirah ni. Pendapat ni disebut oleh beberapa ulama. Alasan mereka hadis jabirah ni dhaif. Jadi tak payah amalkan. Itu alasan mereka. Jadi ada berapa dah pendapat? Dengar tuan. Berapa dah pendapat? 3 Okey. Jadi yang tadi wuduk dan sapu pada kawasan balutan, wuduk, sapu pada kawasan balutan dan tayamum. Sekarang ni ada wuduk saja ataupun mandi saja, tak payah sapu kawasan balutan tu kerana tak ada hadis tak kuat dalam masalah ni. Pendapat yang keempat disokong juga oleh sebagai ulama hadis dan ni, dia kata wuduk dan tayamum. Sapu jabirah ni sapu tak payah. Sebab yang tu hadis dia dhaif. Hadis wuduk dan tayamum tu lebih kukuh dibandingkan hadis ni. Pada mereka lah. Jadi ini ada 4 pendapat. Bila orang dalam keadaan susah, al-amru idza dhaqa ittasa'. Bila dah kena aksiden, nak ambil wuduk pun payah. Jadi dia buatlah apa yang dia mampu dan dia boleh memilih lah.
sekurang-kurangnya yang mudahnya untuk dia berwuduk dan dia sapu kawasan itu kalau ada. Kalau tak, dia tak payah sapu lah, dia berwuduk sajalah. Kok lagi lembab pula balutan dia tu semua, dia berwuduk saja. Kawasan yang tak boleh memadai, idza amartukum bi syai'in fa'tu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kamu dengan satu benda, datangan dengan kadang kamu mampu. Tapi kalau ada orang dia nak berwuduk, lepas tu dia nak bertayamum pula, boleh lah kalau dia nak mengamalkan hal itu di atas diri dia. Tapi pandangan-pandangan seperti ini kita kena melihat juga kepada keadaan pesakit tu. Kalau dia masa duduk sihat pun, nak berwuduk pun jenuh, kita duduk suruh dia. Jadi kalau kita anak kita nak suruh solat, masa tu kita suruh dia berwuduk, lepas tu nak suruh dia tayamum pula, pergerakan dia pun dah lah terbatas. Nak bawa tayamum pergi ke hospital mungkin tak membantu dengan peralatan yang ada, debu, apatah lagi bukan hospital swasta ataupun hospital kelas pertama. Sebelah kiri kanan kita ada, lepas tu ada debu, mungkin ganggu, kena orang sebelah pula debu tu nanti tumpah ke bawah. Banyak kerja-kerja yang lain, maka kita memadailah dengan berwuduk ataupun mandi saja. Kawasan yang tak boleh kena tu tak apa. Kalau kita tidak sapu pun tak apa, kita sapu pun tidak mengapa. Jadi ini ada beberapa pandangan, dua masalah yang saya telah sebutkan di sini, terutama membolehkan saudara-saudara ni untuk yang sakit, yang apa, untuk melihat dan mengamalkan hal-hal yang disebut oleh para fuqaha di dalam kitab-kitab mereka. Okey kah? Jelas ke? Handphone saya ni ni sikit dia ada masalah handphone ni. Saya ingat macam tak boleh nak live pagi ni, tapi tiba-tiba dia okey balik. Bateri dia mungkin masalah. Saya nak cari handphone lain. Apa handphone yang bagus yang elok gambar dia. Jangan mahal sangat lah, tak adalah bajet nak beli mahal-mahal. Anggota yang kudung, anggota kudung dia tak ada anggota, dia misalnya tak ada tangan satu, tak payahlah, dia tak wajib lah nak basuh tangan. Tak wajib, bukan takkanlah nak bubuh tangan basuh nanti, dia basuh apa yang wajib je. Kalau dah habis soalan, terima kasih banyak, insyaAllah sehingga kita sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.